الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 7, muka surat 7 baris yang ke-11 daripada bawah. Muka surat 7 baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arti bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baharu, dengan makna tiada menyamai, tiada sama Allah Ta'ala akan sesuatu daripada yang baharu, tiada menyamai pada zatnya dan tiada menyamai pada sifatnya, sifat Allah, dan tiada menyamai pada perbuatannya, perbuatan Allah. Zat Allah, diri Tuhan. Zat Allah ni diri Tuhan tu bukannya zat Allah seperti zat sesuatu daripada makhluk, berjirim seperti sekaliang jirim. Dan sifat Allah bukannya sifat Allah seperti sifat segala makhluk yang baharu, lagi tertentu dengan yang menentu akan dia. Artinya fa'il yang menjadi akan dia, akan sifat Allah, tetapi ia sifat Allah qadim seperti zatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana yang berdiri pada yang qadim itu qadim pula, yakni qadim juga. Dan perbuatan Allah Ta'ala bukannya seperti perbuatan makhluk yang baharu, lagi mempunyai usaha, tetapi ia perbuatan Allah menjadikan sekalian kainat menjadi dengan tiada yang menengahi dia dan menolongkan dia, dengan tiada yang menengahi dia, tiada yang menengahi dia. Dia menengah belah atas, hi dia tu sebelah bawah. Tiada menengahi, menengah belah atas, hi dia sebelah bawah. Kalau Rumi boleh tulis seumpama tu, kalau Jawi salah, tak boleh tulis gitu. Kalau Rumi perkataan yang ditulis tu tak habis, boleh sambung bawah. Wak sengkang sambung bawah, Rumi boleh. Khat tulisan Jawi tak boleh. Ada ni. Jadi menengah
Hi dia di bawah. Tak boleh, salah. Kha tawi tulisan Jawi salah. Ni cetakan lah ni. Tapi nak ceritanya, kalau tulis gini kak memang salah lah. Rumi ditulis belah atas tak habis lagi perkataan, disengkang tu, lepas tu disambung bawah. Rumi boleh tak? Rumi pun salah kau. Rumi boleh tak? Jawi tak boleh, memang tak boleh. Kalaulah ayat Al-Quran tulis seumpama ni, wajib diperbaiki. Kalau ayat Al-Quran satu kalimah ni, kalau satu ayat Al-Quran, separuh ayat di atas, separuh ayat di bawah, tak salah. Separuh ayat Al-Quran di atas, separuh ayat Al-Quran di bawah, tu tak salah. Ini satu kalimah Al-Quran. Satu kalimah Al-Quran, tiba-tiba kalimah tu satu kalimah, kita kata kok tak ada ruang belah atas. Jadi sebahagian kalimah tu sambung bawah. Hak tu wajib diperbaiki. Kalau ayat Quran lah. Ni tak apalah ni. Tak baiki pun tak apa. Tapi nak ceritanya kalau Jawi tulis gini memang salah. Tapi kalau ayat Quran wajib dibaiki. Satu ayat separuh sebelah atas, baki ayat separuh belah bawah, tak ada masalah. Ayat ni satu ayat Quran, kalimah tu tak boleh. Nak contoh kau ni. Kita kata Rabbil Alamin. Rabbil belah atas, Lamin belah bawah. Tu. Faham tak ni? Kalau Rabbi belah atas, Al-Alamin belah bawah, tak apa. Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin belah bawah, tak apa. Tapi kalau Alhamdulillahi Rabbil belah atas, Lamin, Lam, Mim, Ya, Nun belah bawah, itu wajib baiki. Tapi kalau kata Alhamdulillahi Rabbi belah atas, Al-Alamin belah bawah, tak apa. Sebab itu perkataan lain-lain. Rabb, Tuhan. Al-Alam, segala alam ni. Tapi kalau Rabbil Alif Lam Ain Alif belah atas, Lamin Lam Mim Ya Nun belah bawah, tu salah. Wajib diperbaiki. Kalau ayat Al-Quran dia tak boleh gitu. Dia tak boleh. Jadi tulisan Jawi ni cetakan ni, dengan tiada menengahi dia di bawah tu, dan menolong akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya erti bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Bersalahan ni dengan makna tidak menyamai, tidak sama, tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Tidak menyamai, tidak serupa ni pada zat dan pada zatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada menyamai pada perbuatannya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada menyamai pada zatnya zat Allah, dan tiada menyamai pada perbuatannya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apakah maksud mukhalafatuhu ta'ala lahu hadis, pada zatnya zat Allah, dan pada sifatnya sifat Allah, dan pada perbuatannya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah Ta'ala, diri Tuhan ni, bukan zat Allah Ta'ala ni seperti zat sesuatu daripada makhluk. Berjirim seperti sekalian jirim. Jadi zat makhluk ni berjirim, berjisim, berbentuk yang mengambil tempat. Adapun zat Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak mengambil tempat. Dia apabila berjirim, berjisim ni,
maka timbullah besar ataupun kecil. Maka zat Allah tidak besar dan tidak kecil. Adapun zat segala yang baharu ni berjirim, berjisim, maka besar ataupun kecil. Contohnya zat malaikah besar, makhluk yang paling besar sekali. Jadi zat malaikat ni daripada jisim yang latif, yang halus, yang ruwa dipanggil, yang boleh menembusi tempat yang padat. Tapi jisim malaikah yang dijadikan ada nur ni, jisim yang berbentuk mana boleh merupa kemudian besar. Tu. Adapun zat Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berbentuk yang mengambil tempat. Maka ini zat makhluk berjirim, berjisim, mengambil tempat. Mukhalafah, bersalahan Allah Ta'ala, tidak menyamai, tidak sama, tidak serupa zat Allah dengan zat makhluk, mana zat Allah tidak berjirim dan tidak berjisim yang mengambil tempat. Berbeza dengan zat makhluk berjirim, berjisim dan mengambil tempat. Itu mukhalafah pada zat. Dan sifat Allah bukannya seperti sifat segala makhluk yang baharu. Dan sifat Allah bukannya, bukannya sifat Allah seperti sifat segala makhluk yang baharu. Sifat segala makhluk yang baharu, yang mana sifat segala makhluk yang baharu ni dipanggil sifat dan dipanggil Arab. Dia gini, satu tadi zat, kemudian jirim. Zat ni umum, jirim ni khas. Zat ni yang qadim, zat Allah boleh dikatakan. Yang baharu, zat kita boleh dikatakan zat dan boleh dipanggil jirim. Tapi jirim ni hanya boleh kata kepada zat yang baharu saja. Jadi zat umum, yang qadim, yang baharu. Jirim ni khas untuk yang baharu sahaja. Sama juga sifat dan Arab. Sifat dan Arab pun sama. Sifat ni umum, Arab ni khas. Sifat ni umumnya macam mana? Sifat ni, sifat Allah pun boleh kata. Sifat yang qadimah, yang sedia kala. Ni sifat kita yang baharu ni boleh panggil sifat juga. Sifat kita, sifat yang hadisah. Sifat yang baharu boleh panggil sifat. Dan sifat yang baharu ni boleh panggil Arab. Adapun sifat yang qadimah, sifat Allah, tak boleh panggil Arab. Jadi sifat ni umum, sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, sifat Allah boleh panggil sifat. Yang hadisah, sifat makhluk pun boleh panggil sifat. Cuma sifat yang baharu ni boleh juga panggil dengan Arab. Lagi tertentu dengan yang menentu akan dia, akan sifat segala makhluk yang baharu. Lagi tertentu dengan yang menentu akan dia. Apa tertentu? Dengan yang menentu akan dia, akan sifat makhluk yang baharu ni. Erti tertentu dengan menentu akan dia, fa'il. Fa'il bahasa Arab, yang menjadi akan dia tu, akan tu terjemah dari fa'il. Maknanya sifat yang baharu ni ada yang mengada akan dia. Dan sifat yang baharu, sifat yang qadimah, sifat Allah yang mengadakan akan dia macam mana, sebab sifat yang sedia kala. Adapun sifat makhluk yang baharu ni ada yang menjadi akan dia. Allah lah yang menjadi akan segala sifat makhluk yang baharu. Adapun sifat Allah qadimah, sedia kala. Maknanya tidak ada yang menjadikan akan sifat Allah yang qadimah. Adapun sifat makhluk yang baharu ni ada yang mengada akan dia,
ada yang menjadi akan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ia sifat Allah. Tetapi ia sifat Allah ni qadim, sifat yang sedia kala. Qadim sifat Allah ni seperti zatnya. Zat Allah qadim, sifat Allah pun qadim. Kerana yang berdiri pada yang qadim, kerana yang ada pada yang qadim itu qadim pula, yakni qadim juga. Jadi sekarang ni zat Allah qadim, sifat yang berdiri, sifat yang ada di zat Allah pun mestilah qadim juga. Kerana yang berdiri pada yang qadim itu qadim pula. Makna kita kalau pula jugalah. Mana kita ni pula ni bahasa Arab aidan. Terjemah dengan pula, terjemah dengan juga. Pula lain makna kalau terjemahan kita, juga lain makna di sini. Kerana yang berdiri pada yang qadim itu, yang ada di zat Allah yang qadim itu qadim pula, mana qadim juga. Dia pula ni berulang benda yang sama. Kalau juga ni lain-lain tapi sama. Mana lain? Zat Allah qadim. Jadi sifat yang di zat Allah qadim jugalah. Tapi zat lain, sifat lain, sama pada qadim. Sekarang zat Allah qadim, sedia kala, tidak ada permulaan. Maka sifat yang berdiri, sifat yang ada di zat Allah pun qadim pula, qadim jugalah. Dia tulis pula sedap apa, tapi pula yakni juga. Gitulah kalau ngajinya. Dia gini. Kalau kita cakap biasa kita ni lah, cakap kampung, mari pula, mari juga, sama. Mari pula tadi mari dah, mari pula. Ni orang yang sama, berulang. Mari juga, mana pun mari juga. Sebab orang lain mari, kamu mari juga. Makna orang lain tapi sama pada mari. Kan gitu? Mu mari juga. Mana mu mari juga ni? Mari kali kedua? Tidak. Mari juga ni kawan kamu mari juga. Jadi orang lain tapi sama pada sama-sama mari. Kalau mari pula berulang mari orang yang sama. Tu. Lain tu makna. Jadi sini ni zat Allah qadim. Jadi sifat yang berdiri zat Allah qadim jugalah. Tapi lain, zat Allah lain, sifat Allah lain. Sama pada qadim belaka kedua-dua. Jadi zat Allah zat yang qadim. Adapun jirim ni zat makhluk yang baharu yang dijadikan oleh Allah. Jadi mukhalafah, tidak samalah antara zat Allah dengan zat hawadis, dengan zat segala yang baharu. Kemudian tak sama pula pada sifat ni macam mana. Jadi sifat sifat hawadis, sifat yang baharu ni ada yang menjadi akan dia, Allah yang menjadi akan dia. Adapun sifat Allah, sifat yang qadimah, sifat Allah sedia kala. Sebab yang qadim, yang sedia kala, zat Allah yang qadim dan sifat Allah yang qadimah. Selain daripada tu hadisah, baharu belaka. Jadi sifat Allah ni qadim kerana yang berdiri, yang ada di zat yang qadim, zat Allah pastilah qadim juga. Jadi mukhalafah lah, tak samalah antara sifat Allah dengan sifat yang baharu. Sifat Allah sifat yang qadimah, sifat yang baharu, sifat yang sifat hawadis, sifat yang baharu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat Allah mengada akan segala perkara. Sifat yang baharu ni tak bekah sama sekali.
Itu di antara huraian mukhalafah Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baru kalau pada sifat. Jadi sifat Allah mengadakan sifat yang baru tidak bekas sama sekali. Sifat Allah Subhanahu wa taala umum dia punya takluk dia. Sifat Allah Subhanahu wa taala umum dia punya takluk dia. Umum macam mana? Contohnya sifat ilmu. Umum Allah mengetahui segala-gala perkara. Adapun sifat ilmu kita tidak umum, tidak meratai. Mengetahui hanya sedikit sahaja, itu pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ilmu Allah umum takluk dia. Kenapa? Allah mengetahui segala-gala perkara. Sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah umum takluknya. Segala-gala perkara yang berlaku kesemuanya datang daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sifat sama' basar umum, Allah melihat segala-gala perkara yang ada. Adapun sifat sama' basar kita mendengar, melihat sebahagian kecil sahaja. Itu pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Jadi kalaulah kata sebut sifat Allah, sifat yang baru, boleh sebut tapi tak sama. Pada ni. Sebut kita ada sifat ilmu, boleh. Kita ada sifat iradah, kita ada sifat sama' basar, boleh. Tapi tak sama. Macam Allah bersifat dengan sifat wujud, kita pun bersifat dengan sifat wujud. Allah bersifat dengan sifat baqa', syurga neraka pun baqa' juga. Itu tak sama. Pada ni wujud Allah, wujud yang sedia kala. Wujud kita diadakan oleh Allah. Kekal Allah memang sifat dia. Kekal syurga neraka Allah yang mengekalkan. Maknanya kalau kata sama pada sebutan tu tak salah. Contohlah Allah pemurah penyayang. Orang pun pemurah penyayang juga. Oh, dia tu pemurah sangat-sangat. Dia tu macam ibu tu penyayang sangat-sangat. Samalah kamu menyamakan Allah dengan yang baharu. Dan Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Tiba-tiba dia tu pemurah sangat-sangat tu. Ibu tu penyayang sangat-sangat tu. Sama? Tak. Pemurah Allah hak dia belaka. Pemurah seseorang ni pemurah dengan apa? Harta. Hak Allah Ta'ala, bukan hak dia pun. Penyayang Allah boleh memasukkan ke syurga. Penyayang ibu boleh memasukkan anak ke syurga. Tak. Maknanya hanya sama pada sebutan. Tu tak salah tu. Jangan siapa ke nak terjemah pemurah penyayang pun tak boleh. Dulu pernahlah timbul. Ada yang sini mengajar, dia kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sesekali kamu terjemah dengan pemurah dan penyayang. Sebab apa? Kalau kamu terjemah dengan pemurah dan penyayang, kamu telah menyamakan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Ni. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim tidak diterjemah pemurah penyayang. Sebab pemurah penyayang letak pada makhluk dah. Letak pada makhluk dah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim jangan terjemah dengan pemurah. Sebab kamu ni pemurah, kamu letak pada orang. Penyayang kamu letak pada ibu contohnya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim jangan terjemah. Lepas tu Ar-Rahman Ar-Rahim sudah. Yelah, makna dia apa? Jangan terjemah. Sebab apa? Pemurah. Tak boleh. Sebab kamu guna dah pemurah kepada makhluk.
Penyayang. Tak boleh. Kamu telah gunakan ni nama penyayang ni kepada makhluk. Letak nak letak pun. Dia kata mukhalafah, letak serupa pada nama. Hakikatnya mukhalafah. Allah mengetahui, kita mengetahui. Allah mengetahui umum sekalian perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Allah mengetahui segala-galanya. Adapun kita mengetahui sebagai kecil sangat-sangat. Itu pun kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata kita ada sifat kudrah, bila kita ada sifat kudrah, kita boleh gerak diam. Bila kita tak ada sifat kudrah, tak ada sifat kudrah ni macam orang yang diuji dengan terlantar tu lah. Orang yang diuji dengan terlantar tu maknanya dia tak ada dah sifat kudrah. Sebab tu terlantar orang tolong belaka. Bila kita ada sifat kudrah, kita boleh gerak diam sendiri, kita boleh urus diri kita sendiri. Tapi sifat kudrah, kita hanya boleh buat perkara yang sepadan dengan kita lah. Banyak perkara sangat yang sifat kudrah kita tak boleh nak buat. Perkara berat-berat, sifat kudrah kita dah nak buat. Sifat kudrah kita boleh melakukan perkara-perkara yang sepadan dengan kita sahaja. Yang sepadan dengan kita sahaja. Itu pun hakikinya datang daripada perbuatan Allah Ta'ala juga. Maksudnya kita ada sifat kudrah. Tuhan letak tenaga di tubuh kita. Tuhan letak tenaga di tubuh kita. Ada sifat kudrah di tubuh kitanya. Tapi sifat kudrah kita tidak umum. Tak boleh buat segala perkara. Hak berat-berat sikit pun tak boleh nak akad dah. Walaupun kita ada sifat kudrah. Maknanya sifat kudrah kita ni boleh melakukan perkara-perkara yang sepadan je. Itu pun hak sepadan, hak gerak diam kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kudrah Allah umumlah ta'aluk dia. Segala-gala perkara yang berlaku di dunia dan di akhirat adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Jadi maknanya kalau sebut sifat Allah, sebut sifat yang baharu, hanya sama pada sebutan, tapi hakikatnya tak sama antara sifat Allah yang qadimah, yang umum ta'alluq fungsinya, dengan sifat hawadis yang baharu, yang tidak umum ta'alluq bagi sifat yang baharu ni. Itu mukhalafah pada sifat. Dan perbuatan Allah, dan perbuatan Allah bukannya seperti perbuatan makhluk yang baharu, lagi mempunyai usaha, tetapi yakni bahkan ia Allah menjadikan sekalian kainat. Bahkan tetapi dengan makna yakni bahkan ia Allah, ia perbuatan Allah menjadikan sekalian kainat. Kainat ni makhluk lah. Kainat ni perkara yang diadakan, makhluk lah. Kainun, kainat. Orang kita dulu jarang sebut makhluk, disebut kainat. Kainat tak boleh bekah. Kainat tak boleh bekah orang dulu. Kita orang sekarang ni kainat tu apa barang pula kainat. Ni orang kita. Orang dulu daripada budak lagi dengar kainat tak boleh bekah. Kainat tak boleh bekah. Awak bisa dengar di telinga lah. Hak ada ni semuanya mari dia Tuhan belaka. Tuhan netu dah pada azal. Kainat tak boleh bekah. Kita sebagai hamba ni kena reda, kena sabar. Ni cakapan orang tua. Hak ada ni semua mari dia belaka.
Hak ada ni semua dia belaka. Hak ada ni semua Tuhan belaka. Tuhan tu dah pada azal. Kainat tak boleh bekah. Kita sebagai hamba kena redha, kena sabar. Kainat tak boleh bekah. Kainat ni benda yang ada itulah yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kainun, kainat. Apa dia kainat? Makhluk lah. Kainat tu makhluk. Tetapi ni bahkan ia perbuatan Allah menjadikan sekalian kainat, sekalian makhluk ni, sekalian Allah yang jadikan. Allah menjadi ni dengan tiada yang menengahi dia dan menolongkan dia. Tiada yang menengahi dia dan yang menolongkan dia. Tiada yang menengahi dia, yang menengahi antara perbuatan Allah dengan sekalian kainat ni. Tiada yang menengahi. Allah yang menjadikan sendiri. Kalau menengahi ni macam mana? Kalau menengahi ni Allah letak dah kudrah di hamba. Berhasil perbuatan hamba adalah daripada kudrah yang Tuhan jadikan. Itu menengahi gitu. Nak jadi satu benda menengahi dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tu mustahil seumpama tu. Ada ni. Dia kan Mu'tazilah Qadariyah kan. Hamba makhluk yang Allah letak dah kudrah ni. Ni macam kita, Allah letak dah kudrah tenaga. Sampai masa tenaga kita lah yang menghasilkan gerak diam kita, dan tenaga kita lah yang menghasilkan apa yang kita perbuat. Tapi Mu'tazilah ni tetap dikait dengan Allah juga. Sebab apa? Sebab tenaga tu Allah yang letak. Jadi hakikatnya gerak diam hamba, berhasil perbuatan hamba, hak Tuhan juga. Hak Tuhan juga. Hak Tuhan lah, tapi menengahi tengah tu kan. Ni dah ni, tiada menengahi dia. Ni hak perbuatan Allah. Jadi Mu'tazilah Qadariyah ni konon-kononnya masih lagi perbuatan Allah. Walaupun gerak diam hamba ni, berhasil perbuatan hamba ni bukan perbuatan Allah direct, perbuatan kudrah yang Allah letak di hamba. Tapi kudrah mari mana? Mari daripada Allah juga, kira Allah juga lah. Gitu menengahi. Perbuatan Allah tiada menengahi. Ni bawah ahli sunnah wal jemaah. Jadi hak menengahi ni macam Mu'tazilah Qadariyah lah. Itu menengahi dan menolong akan dia. Tiada yang menolong akan dia akan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan makhluk yang baharu, seperti perbuatan makhluk yang baharu, perbuatan makhluk lagi mempunyai usaha. Jadi perbuatan makhluk ni panggil usaha. Apa panggil apa? Pisau. Usaha ni pisau. Saya catat ni pisau. Pisau ni usaha tu lah. Kita kalau pisau ni pisau pula cerah tau. Usaha tu di bawah pisau. Kalau pisau cerah pisau. Mana betul lah, kita pun panggil pisau juga. Dah mau pisau tak lagi. Pisau kok dulu. Usaha lah maknanya. Mana bukan pisau ni makna cerah. Memang pisau makna cerah. Kita cakap terang ni ada kok pisau makna usaha. Tak pisau ke? Pisau yang elok gitu kok. Jangan biar gitu, kena pisau juga. Mana kena pisau? Bukan suruh cerah ni, suruh usaha. Usaha molek lah maknanya. Pisau jadi molek. Pisau tu maknanya usaha, bukan pisau makna cerah. Jadi usaha ni saya tulis bawah tu pisau. Tulis pesingha. Pisau. Tulis pandai sangat. Sampai masa tak boleh nak baca. Yelah kan dah tulis benda perkataan yang kita tulis ni. Yalah tulis ni kadang-kadang hak
tunggu kata kita tulis. Gitu je. Tulis je lah. Pisah. Mana perbuatan makhluk ni pisah jua usaha yang tak bekas sama sekali. Bukan usaha tak bekas perbuatan makhluk ni. Usaha tu sendiri pun perbuatan Allah dah. Gitu. Sekarang tidak mukhalafah Allah dengan hawadis, dengan yang baharu pada perbuatan. Mana apa ni? Tidak menyamai, tidak sama, tidak serupa antara perbuatan Allah dengan perbuatan hawadis, perbuatan yang baharu. Yang mana perbuatan yang baharu ni atas jalan usaha jua. Yang mengadakan adalah perbuatan Allah. Perbuatan yang baharu hanya usaha pisah jua. Adapun perbuatan Allah atas jalan mengada. Dia masa ngaji-ngajinya berhenti setakat tu je, cukup dah. Faham molek dah kitanya. Perbuatan hawadis, af'al makhluk dipanggil. Af'alullah satu, af'al makhluk satu. Jadi perbuatan makhluk, perbuatan hawadis hanyalah iktisab jua, hanyalah usaha jua, yang tak bekas sama sekali. Adapun perbuatan Allah atas jalan mengadakan. Perbuatan af'al makhluk, af'al hawadis, perbuatan makhluk hanyalah usaha jua, kasbun, iktisab jua, tak bekas sama sekali. Kemudian perbuatan Allah lah yang atas jalan mengadakan, memberi bekas. Masa ngajinya berhenti setakat tu padang dah. Berhenti setakat tu padang dah. Mana af'al makhluk, af'al hawadis hanya setakat usaha jua yang tak bekas sama sekali. Yang mengadakan adalah af'alullah, perbuatan Allah yang mengadakan. Tapi tak boleh berhenti setakat tu. Bukan hanya af'al makhluk usaha yang tak bekas, bahkan diri usaha tu pun af'alullah. Dia gitu. Badan ni. Bahkan diri usaha tu pun af'alullah. Kita bicara antara ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah dalam bab ikhtiar dan usaha. Ahli sunnah berpegang hamba ada ikhtiar usaha tidak boleh bekas. Qadariyah berpegang ikhtiar usaha hamba boleh bekas. Jabariyah berpegang hamba tak ada ikhtiar usaha langsung. Tu. Ahli sunnah wal jamaah berpegang, wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha tetapi tak boleh bekas. Adapun qadariyah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha serta memberi bekas dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ni. Jabariyah berpegang hamba tak ada ikhtiar usaha langsung. Itu Jabariyah. Jadi qadariyah berpegang ikhtiar usaha hamba memberi bekas dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ni kudrah. Kudrah ni kudrah qadar, boleh panggil belaka tu. Kudrah qadar tu masdar belaka tu. Jadi Tuhan letak kudrah di hamba, maka puak ni dipanggil puak qadariyah yang dibangsakan kepada kudrah. Apa makna dibahas pada kudrah? Sebab puak qadariyah ni menyatakan bahawa kudrah yang Tuhan letak di hamba itulah yang beri bekas. Ni menengahi ni. Jadi berhasil perbuatan hamba tu
Menengahi dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Bukan Allah yang mengadakan direct. Tapi Mu'tazilah Qadariyah kata tetap Allah mengadakan. Sebab apa? Sebab kudrah tu Allah yang bubuh. Tapi menengahi orang panggil gitu. Dia Qadariyah berpegang seumpama tu. Ikhtiar usaha hamba memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jabariyah berpegang hamba tak ada ikhtiar dan usaha langsung. Kita ahli sunnah. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah hamba ada ikhtiar dan usaha. Tidak berpegang sahaja hamba ada ikhtiar usaha, maka terundur kepada Jabariyah. Tapi hamba ada ikhtiar dan usaha bukan lajuk macam Qadariyah. Ikhtiar usaha hamba memberi bekah. Itu Qadariyah. Tidak berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, terundur jadi Jabariyah. Wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Qadariyah pun berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha juga. Dia lajuk. Ikhtiar usaha hamba memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ahli sunnah hidup tengah. Hak terundur tu Jabariyah, hak terlajuk tu Qadariyah dia panggil. Ahli sunnah hidup tengah. Ahli sunnah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Tidak berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, terundur kepada Jabariyah. Hamba berpegang ahli sunnah berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Ikhtiar pilihan hati, usaha perbuatan kita itulah. Hamba ada ikhtiar dan usaha. Jangan terlajuk kepada Qadariyah. Ikhtiar usaha hamba lahir bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu Qadariyah, terlajuk. Kita balik kepada kita ahli sunnah wal jamaah. Hak terundur Jabariyah kita faham dah. Hak terlajuk Qadariyah kita faham dah. Ahli sunnah wal jamaah kita ni kena faham molek. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi tidak ibekah sebagaimana Mu'tazilah Qadariyah, pilihan dan perbuatan hamba membekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kita ahli sunnah berpegang ada pilihan dan perbuatan. Ini bicara sini usaha-usaha ni. Af'al hawadith, af'al makhluk, perbuatan yang baharu, perbuatan makhluk, usaha juga. Yang mengadakan adalah perbuatan Allah. Tetapi walaupun kita ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada pilihan dan usaha, ikhtiar dan usaha, ikhtiar usaha tu tetap af'alullah. Ni kena faham. Dia kalau berhenti setakat tu, akhirnya ikhtiar usaha hamba ni mutlak, cuma tak bekas saja. Tu bukan ahli sunnah gitu. Dia sekarang ni bukan mengadakan menghasilkan satu-satu usaha perbuatan Allah, mengadakan menghasilkan diri itu usaha tu pun perbuatan Allah. Kita memilih, kita berusaha, berhasil. Kita memilih, kita berusaha, kemudian jadi. Kita memilih, kita pun berusaha, kemudian apa yang kita usaha jadi. Bukan kata jadi itu sahaja Allah yang menjadikan. Bukan diri ikhtiar dan usaha kita tu pun Allah yang menjadikan. Faham situ? Ada. Kita ada tiga ni. Satunya pilihan, ikhtiar kita. Satunya usaha perbuatan kita. Satunya berhasil, jadi.
Berhasil jadi itu Allah yang menghasilkan, Allah yang menjadikan, Allah yang mengadakan. Berlainan dengan qadariyah. Jadi itu adalah perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kita nak faham pula pada diri ikhtiar kita tu, pada diri usaha kita, gerak diam kita tu, mari mana? Tetap af'alullah yang mengadakan pilihan kita, af'alullah yang mengadakan usaha kita. Gerak diam kita tetap af'alullah, bukan menghasilkan usaha saja af'alullah, bukan. Sini ni payah sikit lah. Kadang-kadang dikatakan ahli sunnah tapi bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Akhirnya ahli sunnah ni pilihan mutlak hak hamba, usaha mutlak hak hamba, cuma berhasil usaha tu saja barulah hak Tuhan. Ada ni. Adapun qadariyah, ikhtiar mutlak hak hamba, usaha mutlak hak hamba, berhasil mutlak hak hamba dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tu. Tiba-tiba mengaku diri ahli sunnah wal jamaah, ikhtiar, usaha mutlak hak hamba, berhasil jadi barulah balik kepada af'alullah. Tu bukan ahli sunnah jamaah seumpama tu. Ada ni. Walaupun kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah langsung tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap majazi, letak saja. Ikhtiar hakiki hanya milik Allah, perbuatan hakiki hanya milik Allah. Ini keesaan. Ada perbuatan yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Bukan pilihan kita sahaja usaha Allah. Terdetik di hati kita pun lah mari di hati tu pun Allah buat dah. Sementara hati memilih. Bukan kata usaha hamba, perbuatan Allah. Gerak ni kelip mata hamba pun perbuatan Allah dah. Bergerak nadi hamba pun perbuatan Allah dah. Berarti usaha gerak diam hamba pun perbuatan Allah. Pilihan dan perbuatan hamba letak sajalah, tak ada hakikinya. Kalau tak ada itu usaha, macam Jabariyah lah, hakikinya Jabariyah lah. Tapi dah salah Jabariyah ni kat mana? Jabariyah langsung tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan. Ahli sunnah berpegang ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya tak ada. Dia gitu je. Ini payah nak duduk ahli sunnah ni. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, hakikinya tak ada. Betul? Hakikinya tak ada. Dan kenapa berpegang? Ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah ni kami yang sembah. Akan dikau ya Allah ni kami yang minta pertolongan. Maka wajiblah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, sebab Al-Quran menyandarkan pada hamba. Tapi hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekalian pujian kembali kepada Allah. Sekalian pujian tertentu bagi Allah. Kenapa sekalian pujian kembali kepada Allah? Kenapa sekalian pujian tertentu kepada Allah? Sebab hak dia belaka. Ingat, alhamdulillah ni bukan memuji Allah sahaja, bukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ni bukan hanya memuji Allah sahaja, bukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik, atas pandangan mazhab, ayat yang pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Berarti dimulai dengan alhamdulillah dalam sembahyang.
Tetapi kalaulah kita mazhab Syafi'i bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah. Sebab hak dia belaka. Sama je kau. Alhamdulillah, bukan hanya memuji, bahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mana Allah? Alhamdulillah, Allah mana? Rabbil alamin. Rabb, Tuan. Apa di mana Rabb? Tuan yang hakiki, yang mengada, yang mengusung, yang segala-gala. Itu Rabb. Rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Asas tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Ingat baik. Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah ilah. Rububiyah, uluhiyah. Asas pada tauhid rububiyah, Allah Rabb, Allah Tuan adalah keesaan pada perbuatan. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Makna termasuk diri pilihan kita pun perbuatan Allah, termasuk diri usaha kita pun perbuatan Allah. Tu. Walaupun kita wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, tapi ikhtiar dan usaha hamba tetap duduk di bawah Alhamdulillahirabbil alamin. Hak Tuhan juga. Tapi kenapa hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tidak ada, tapi wajib berpegang? Kerana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ni. Tapi janganlah ikhtiar usaha hamba mutlak, cuma tak boleh bekah. Tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Beza dengan Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah, ikhtiar usaha hamba mau bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jadi hak golongan terpesong ni juga terpesonglah. Sebab apa? Sebab pilihan dan perbuatan mutlak. Lucu keesaan Allah pada perbuatan. Lucu sekalian qada dan qadar. Pilihan hamba tetap qada dan qadar, usaha hamba tetap qada dan qadar. Itu saja. Jadi letak kata af'al hawadis, af'al makhluk, usaha jua tak bekah sama sekali. Bukan setakat itu usaha jua. Bukan di itu usaha tu pun tetap af'alullah. Orang ni kadang-kadang tu orang mengajar pun itu usaha tak bekah, itu usaha tak bekah, tak hura pun itu usaha ni majazi. Orang tak hura dah. Sebab apa? Orang mati dah keesaan pada perbuatan. Yang berlaku tu perbuatan Allah belaka. Tidak ada satu perbuatan walaupun sebesar zarah yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, melainkan kesemuanya perbuatan Allah. Jadi diri pilihan dan perbuatan hamba tu orang mati dah, tetap perbuatan Allah, tetap qada dan qadar, tak huruf panjang dah. Itu orang belajar dengan berguru. Masa saya ngaji pun tak huruf panjang dah. Ahli sunnah berpegang ada itu dosa tapi tak boleh bekah. Kalau boleh bekah ni qadariyah. Kalau tidak berpegang hamba ada ikhtiar dosa, tulis di jabariyah. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak boleh bekah. Tapi pilihan dan perbuatan tu tak urang panjang. Tak urang panjang sebab apa? Sebab masing-masing duduk sini dah. Keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Kenapa ikhtiar dan usaha hamba ni tak urang lagi dah? Sebab mati dah di sini. Sekalian qada dan qada Allah. Masalah dah. Itu kata tauhid kena berguru, bukan membaca sendiri. Buka satu buku. Ni kitab, ni kitab. Itu membaca sendiri. Ini ilmu tauhid. Memang tak hurah. Tak hurah. Pilih hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak boleh bekah. Di hurah tak boleh bekah tu je. Tapi pilihan dan perbuatan hamba ada.
Tapi status kedudukan pilihan dan perbuatan hamba ni hakiki ke majazi, sungguh-sungguh ke letak saja. Hak sungguh-sungguhnya duk sini dah, sekalian af'alullah, keesaan pada perbuatan. Hak hakiki sungguh-sungguhnya duk sini dah, sekalian qada dan qadar. Dak huruf panjang dah. Tu ngaji ilmu tauhid berguru tak huruf panjang pun kemah. Hak baca sendiri ni, bacalah banyak mana kitab tauhid pun. Pemahaman dia, bukan pemahaman kitab, bukan ambil daripada guru. Akhirnya kita usaha mutlak hak hamba. Cuma tauhid bekah. Kita ahli sunnah, ikhtiar hakiki milik Allah. Perbuatan hakiki milik Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad, yakhluqu menjadi ia akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Khalik hakiki hanyalah Allah, kehendak hakiki hanyalah Allah, pilihan hakiki hanyalah Allah. Sandar kepada makhluk yang menjadikan, majazi, tak ada salah. Siapa yang menjadikan? Sianu. Siapa yang buat? Sianu. Majazi, tak ada salah. Hamba ada kehendak, ada pilihan, majazi, letak saja. Ni buat seumpama ni, kehendak siapa kau? Buat seumpama ni, pilihan siapa kau? Rancangan siapa kau? Aturan siapa kau? Hak sianu, tak ada masalah. Tapi kehendak hakiki, pilihan hakiki, mudabbir hakiki, yang mengatur hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita ahli sunnah wal jamaah. Mati molek di keesaan pada perbuatan, asas kepada Rabbil Alamin, dan mati molek sekalian qada dan qadar Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin terdetik di hati pun qada dan qadar, sama telah pilihan hati. Dan kitab Minhajul Abidin berkelip mata pun qada dan qadar, sama telah usaha hamba. Maknanya kita berpegang, kita sebut af'al hawadis, usaha jua. Yang mengadakan adalah af'alullah yang mengadakan. Tapi hakikinya bukan kata menghasilkan usaha tu saja af'alullah, bahkan diri usaha hamba tu pun tetap af'alullah. Tetapi ia af'alullah, perbuatan Allah menjadikan sekalian kainat, segala yang ada yang baharu ni, menjadikan dengan tiada yang menengahi dia dan yang menolongkan dia kan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.